Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saksikan yang berbahagia Tuan Pengerusi Majlis, barisan tuan rumah, pengarah-pengarah Politeknik dan Kolej Komuniti Timbalan Pengarah dan juga rakan-rakan yang dihormati sekalian. Saya Syamimah Salmi binti Abdul Wahab akan berkongsi sedikit sebanyaklah mengenai amalan baik pengurusan LIN yang telah dilaksanakan di Kolej Komuniti Kuala Langat menggunakan produk KKKL Touch App. Ini adalah jawatan kuasa bagi LIN Management di Kolej Komuniti Kuala Langat. Yang mana pengurusan LIN terdiri daripada Dr. Zamzam bin Muhammad Walid dan juga 2 timbalan pengarah di Kolej Komuniti Kuala Langat, dan di bawah pengurusan LIN adalah pasukan kualiti. Kami di bawah pasukan kualiti itulah sebagai pembangun projek yang mana terdiri daripada 5 pasukan ataupun 5 ahli, dan saya merupakan ketua pasukan bagi projek KKKL Touch App. Untuk pengenalan, aplikasi KKKL Touch App ini adalah aplikasi pertama sebenarnya yang dibangunkan di Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia. Nanti saya akan maklumkan kenapa saya kata aplikasi rasmi pertama. Kemudian aplikasi KKKL Touch berkonsepkan One Stop Center. Digunakan oleh staf dan pelajar dan juga komuniti luar. Masing-masing dia ada dia punya akses. Kami juga menerima dana pemfailan harta intelek pada tahun 2017 oleh MyIPO. Untuk KKKL Touch App ini digunakan bagi tujuan rasmi dan juga bagi tujuan jabatan kerajaan. Kita ada banyak website yang kita kena guna setiap hari untuk tujuan akademik dan untuk tujuan sosial. Untuk makluman semua, KKKL Touch App ini telah dirasmikan oleh pengarah Kolej Komuniti Kuala Langat pada 8 Mei 2017. Kenapa Touch App ini dibangunkan? Saya pasti masih terdapat di institusi tuan-tuan dan perempuan masalah yang kami hadapi ni masih berlaku sehingga kini. Betul tak? Sebagai contoh, masalah kos percetakan kertas tinggi, kemudian banyak proses-proses kerja terlibat kalau kita berguna borang manual. Capaian borang terhad. Contoh di Kuala Langat sebelum ni, borang yang manual tu hanya terdapat di admin, pentadbiran dan juga certain tempat sahaja. So terhadlah kita kena ke admin untuk ambil borang. Yang keempat, masalah keempat adalah bila kita isi borang manual, ada kalanya form tu tak lengkap kan. Tulis nama tak jelas, apa masalah tak jelas. Kemudian bila borang manual ni memang kita akan ada isu hilang. Betul tak? Saya dah hantar lah, tapi tiba-tiba tak ada kan. Kemungkinan juga isu kerosakan borang pun ada. Dan yang kelima ni memang kita tahulah, kalau hantar borang belum tentu dia terus proses kan. Proses dia akan mengambil masa yang lama ataupun lebih lambat. So 5 masalah inilah yang telah kami kenal pasti. Saya bersama ahli pasukan membangunkan KKKL Touch App ini. Objektif projek kami adalah sebagai medium. Aplikasi ini digunakan sebagai medium aduan, permohonan, maklum balas dan apa jua maklumat kami akan masukkan dalam tu. Kemudian aplikasi telefon pintar ini juga adalah berperanan sebagai One Stop Center. Kenapa One Stop Center? Kejap lagi saya terangkan. Kemudian aplikasi ini juga mengintegrasikan
semua sistem pengurusan dokumen secara atas talian. So tak perlu lagi dah kita nak manual punya proses. Semua menggunakan one stop center, single click, semua ada dalam tu. Okey, pelaksanaan projek. Untuk makluman semua, projek ini telah mula dibincangkan ataupun kami dah kenal pasti masalah sejak 2016. Okey, 2016 kami dah analisa masalah-masalah yang tadi tu, yang ada 5 sebenarnya lebih. Tadi tu saya listkan yang main masalah. Okay, bila dah kena pasti masalah, kita analisa, kita kumpul data, dan daripada data tu terhasillah KKL Touch App ni. Okay, 2017 kami bangunkan projek ni in-house, kami bangunkan sendiri. Saya adalah pembangun utama. Okay, kemudian 2017 tu juga kami buat pengujian, upload dalam Play Store, dan dalam masa yang sama buat permohonan kelulusan jabatan. Okay, 2018 sehinggalah kini kami masih melaksanakan penambahbaikan, kami masih ke arah pengiktirafan dan juga ke sebar luas kepada institusi yang lain lah. Okey, semasa KKL Touch App telah dirasmikan, pihak kami telah menjalankan beberapa kaji selidik, yang mana kaji selidik ini dijalankan kepada staf di Kolej Komuniti Kuala Langat, dan ini adalah hasil kaji selidik yang mana semua staf mendapati KKL Touch App ini sangat bagus dan mudah untuk digunakan, dan juga keberkesanan Touch App ini sangat tinggilah, wajar digunakan. So 100% dia punya analisa dia. Bermaksud di sini staf Kuala Langat bersetujulah KKL Touch App ini digunakan di Kolej Komuniti Kuala Langat. Okey, apabila kita dah guna, dah apply dekat kolej, kita kena tengok dia punya impact dia lah. Apa yang apps ni bagi impact pada kolej. Yang pertama, kami dah kaji mengikut Creativity Index, yang mana Creativity Index ini digunakan oleh mampu untuk merancang RMK. Yang mana kalau dalam Creativity Index ni, RM1 yang dibelanjakan oleh Kolej Komuniti Kuala Langat memberi penjimatan 8.29. Dia punya nisbah dia RM1 penjimatan 8.29. Dia ada dia punya calculation dia lah, boleh rujuk dalam website mampu ada. So bila penjimatan kos ni tinggi untuk masa 10 tahun, kita boleh nampak dia punya kenapa pentingnya Touch App ni. Okey, impak kedua adalah untuk penjimatan kertas. Okey, kenapa kita kata impak kedua penjimatan kertas? 5 borang manual yang fasa pertama kami bangunkan dalam KKL Touch App ini telah dihapuskan. Bermaksud di admin di Kolej Komuniti Kuala Langat memang tak ada dah borang tersebut. So kita dah tak guna dah, kita dah eliminate terus borang tu. Okey, nak mohon kenderaan, nak mohon fasiliti, nak mohon nak buat aduan kerosakan, semua melalui Touch App. Sebab bila kita isi Touch App, dia terus sampai kepada PIC. Okey, contoh kalau diisi kenderaan kolej, yang akan terima notification itu adalah admin. So tak perlu lagi ambil borang, isi, hantar dan sebagainya. Okey, so daripada step pertama sehinggalah step akhir yang keempat, tiada melibatkan apa-apa kertas, semua online sahaja. Okey, yang pertama ni menggunakan Touch App. Kemudian PIC akan menerima notifikasi di dalam email. So nanti email dia akan pop up. Okey, ada permohonan. Yang ketiga, contoh kalau kita buat permohonan kenderaan, so PIC akan semak jadual kosong atau tidak. Okey, bila dia dah semak ada kekosongan, dia terus key in dalam jadual. So tiada sebarang kertas digunakan, semua hanya di ujung jari sahaja. Nak semak permohonan diluluskan atau tidak pun semak dalam web juga, menggunakan KKL Touch App juga. Okey, impak yang ketiga, tak boleh cakap lama.
Okey, impak yang ketiga adalah penjimatan masa. Okey, sesiapa yang pernah pergi di Kolej Multi Kuala Langat, dia adalah bangunan kampus. Okey, ini kami ambil purata masa. Contoh paling belakang sekali adalah di bengkel perabot. Okey, bengkel perabot nak ke admin, sebab borang tadi ada kat admin saja kan. So ini adalah person yang sihat berjalan, bermaksud dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan yang kalut-kalut lah. Okey, inilah hasil kajian yang dibuat untuk masa. So kelima borang ni dia ada berbeza dia punya form kan. So pengisian daripada ambil, isi, hantar, dia mengambil masa yang sangat lama. Kemudian kalau kita guna KKL Touch App, tak lebih 2 minit lah. Okey, so bila kita buat analisa ni, keberkesanan menggunakan aplikasi KKL Touch App ni 4 kali ganda lebih efektif. Memang dah terbukti. Sebab apa? Contoh kalau kita cuti, tiba-tiba kita teringat ada barang rosak ke apa, kena tunggu hari kerja kan baru boleh isi betul. Tapi tiba-tiba dah teringat, boleh terus isi, tak kira masa lah. Okey, so penjimatan masa adalah 329% total untuk kesemua borang. Okey, impak keempat. Okey, productivity meningkat. Okey, sebelum ni kalau kita menggunakan kaedah manual, proses kerja ada sebanyak 7 proses. Ambil borang, isi borang, hantar borang, unit tadi dia akan buat follow up sampailah selesai isu. Tapi menggunakan KKL Touch App hanya 4 langkah sahaja yang diperlukan. Isi dalam Touch App, klik e-borang, isi maklumat, send, settle. Yang tadi tu sampai 7 step. So productivity meningkatlah, sangat cepat untuk dia isi form tersebut. Okey, impak kelima, pada fasa awal pembangunan KKL Touch App, okey, kami mengambil 5 borang sahaja untuk kami masukkan dalam aplikasi ini. Kemudian semakin hari semakin bertambahlah sampai hari ni. Actually banyak lagi borang yang saya tak listkan kat sini sebab ada borang-borang yang ikut musim. Contoh dekat sini, penilaian pensyarah, dia waktu time tersebut je saya akan on. Okey, habis 2 minggu contoh, saya off. Sebab kita nak jaga dia punya data dia. Okey, ini adalah impak kelima. Okey, kami upload dalam Play Store pada 19 April 2017. Setahun selepas tu muat turun sebanyak 775. Okey, dan semalam 6 Julai saya tengok semula peningkatan dia adalah sebanyak 188.4%. Peningkatan daripada 2018 ke 2020. So sangat, bagi saya sangat banggalah. Sebab aplikasi ni kalau ikutkan dia punya user dia lebih kepada pelajar dan staff college kan. Tetapi ada juga komuniti luar yang install, ibu bapa. Okey, impak kelima. Okey, setiap fungsi yang ada dalam KKL Touch App ni kita boleh analisa. Contoh paling tinggi capaian yang dibuat menggunakan KKL Touch App ini adalah untuk tengok jadual waktu. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini, perbezaan dia tinggi, besar sangat. 2018-2020 tu daripada 4 angka jadi 5 angka lah. Sebab kalau dulu kita punya konsep jadual waktu, kena buka web kan, buka web, pergi kelas, pergi tempat lecture. Macam ni, kelas saya pukul berapa hari ni, tak ingat kelas kan. Dia buka Touch App, dia boleh tengok on the spot lah. Okay. Kemudian kedua tertinggi adalah e-borang. Dalam e-borang ni actually ada banyak. Okay, ada banyak dalam tu. Kemudian pautan web. Okay, pautan web ni ada apa? Pautan web ni contoh di Kolej Multi Kuala Langat ada sistem kehadiran. Okay, ada sesetengah staff ni, bila dia terlewat, katalah isu jam, dia terlewat, kami di sana kena hantar report, kena terlambat. Okay, so dia ambil gambar jam tu, waktu jam tu dia ambil terus gambar, ada accident, terus isi melalui
pautan dalam Touch App ni. So tak perlu sampai office kan. So bermaksud data tu sangat real time lah. Waktu tu juga PIC akan dapat, PIC yang jaga kehadiran tu akan dapat, oh ada jam, ada accident. So tak ada isu lah kan. Kadang-kadang kita takut kita cipta alasan. Okay, so dalam pautan web tu ada macam-macam. Okay, mohon kursus pendek lebih fokus kepada komuniti luar. Okay, berita terkini saya buat untuk macam online news lah. Kemudian ada takvim dan lain-lain. Okay, so semua ni memang setiap hari memang capaian dia sangat berbeza dan sangat tinggi lah. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kami tim KKKL Touch App ni telah memenangi lah beberapa pertandingan inovasi. Okay, bermula dari tahun 2017 sehinggalah tahun lepas 2019. Buat masa ni berhenti dulu sebab jadi pegawai pengambilan. Okay, so tapi Touch App ni masih aktif digunakan di Kolej Negeri Kuala Langat sebab pengarah kami Dr. Zamzam memang sangat support. Sangat support. Okay, dan habis yang risau. Ya, ada sedikit video untuk tuan-tuan. Puan sekiranya download aplikasi ini di Play Store, kita akan mendapat banyak maklumat tentang polisi penerangan. Dan kami sebagai pihak pengurusan di polisi penerangan sangat merasakan bahawa aplikasi ini memberi manfaat kepada kita semua, terutamanya dari segi melihat informasi-informasi ini. Dan dalam aplikasi ini juga ada beberapa borang-borang yang boleh download foto saya beri dan contoh, di mana di dalam aplikasi ini semua warga di Kolej Negeri Kuala Langat boleh buat aduan sekiranya ada kerosakan di mana-mana bangunan hanya untuk mengisi maklumat situ dalam aplikasi ini. Jadi kami di pihak pengurusan boleh memanfaatkan laporan itu seterusnya membuat penambahan dan penyelenggaraan. Bukan itu saja, so banyak fungsi-fungsi yang lain. So saya merasakan bahawa aplikasi sangat bermanfaat juga di Kolej Negeri Kuala Langat. KKL Touch ini banyak memberi kelebihan dalam kerja yang dilakukan selama ini. Kalau ikutkan ini, kita buat kerja secara manual dan banyak masa yang diperlukan untuk menyemak semua permohonan. So kalau ikutkan sekarang sangat mudah, dan kalau kita nak buat satu kali sentuhan klik sahaja dapat membuat keputusan yang sampai terus kepada pemohon, dan ini sangat cepat, mesra dan pantas. Jika jabatan-jabatan kerajaan ataupun orang-orang di luar sana yang ingin bekerjasama dan ingin mendapatkan khidmat nasihat dalam penggunaan ataupun berkolaborasi lah untuk menggunakan perisian ini, bolehlah saya rasa datang ke Kolej Negeri untuk berbincang dengan pegawai yang ada supaya benda ini dapat memberi situasi menang-menang kepada semua pihak. Sekarang Persediaan Ekstra Oktober 2020. Kali ini saya nak ajak anda semua bersama saya dalam kempen kreatif. Seharian kita berada di Kolej Negeri Kuala Langat, sekiranya terjumpa sampah, jom bantu buangkan. Sekiranya terjumpa barang yang bersifat, jom bantu kemaskan. Sekiranya terjumpa peralatan yang rosak, jom kita laporkan melalui KKKL Touch. Semuanya bermula daripada diri kita. Betulkan yang salah, biasakan yang betul. Saya Zamzam Muhammad Walid, Pengarah Kolej Negeri Kuala Langat, KKKL. Terima kasih. Okey, slide yang terakhir. Sebagai kesimpulan, KKKL Touch App ini merupakan integrasi sistem pengurusan dokumen secara atas talian. Kemudian dengan menggunakan KKKL Touch App yang meningkatkan kecekapan, keberkesanan pengurusan,
penggunaan yang lebih fleksibel serta menjimatkan kos dan masa pengurusan seperti yang telah saya terangkan tadi. Kemudian poin yang ketiga adalah selaras dengan IR 4.0, dan yang terakhir dia sangat relevan dilaksanakan di mana-mana institusi jabatan dan juga pendidikan, dan dia memang bukan nak promote lah, saya rasa memang sangat sesuai dilaksanakan di mana-mana sahaja. Okey, sekian dari saya.